الحمد لله القائل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk indahnya husnul khatimah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian ahli hikmah mengatakan bahawa kematian bukanlah pengakhiran dalam kehidupan, akan tetapi ianya adalah merupakan permulaan bagi kehidupan yang lebih jauh dan luas lagi. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada para hamba-Nya bahawa setiap yang hidup dan bernyawa itu pasti akan merasai mati. Tiada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kematian bermaksud terputusnya hubungan di antara roh dan jasad, dan ia adalah di detik permulaan untuk memasuki alam barzakh dan seterusnya memulakan perjalanan ke alam akhirat. Begitulah susun atur kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menentukan waktu lahir dan ajal manusia sejak azali lagi. Apabila sudah sampai kepada waktu ajal seseorang, ia tidak akan dapat dipercepatkan atau dilewatkan walaupun sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat yang ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidaklah dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula dapat mereka didahulukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang yang beriman, sudah tentunya kita sentiasa berharap agar kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bermaksud pengakhiran yang baik dalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Ianya adalah kematian dalam keadaan beriman dan yakin terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Sudah pastinya ini merupakan kematian yang ditunggu-tunggu dalam hidup kita. Apatah lagi banyak
kita mendengar kisah di sekeliling kita tentang orang yang meninggal dunia dalam perjalanan pergi ke masjid, sedang tawaf mengelilingi Kaabah. Bahkan ada yang meninggal dunia ketika sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solahnya. Ketahuilah, keadaan kematian kita bergantung kepada amalan yang kita lakukan sepanjang hidup di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Sahal bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amalan, yakni setiap seseorang itu bergantung kepada pengakhirannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa panduan kepada kita untuk mendapatkan husnul khatimah di penghujung kehidupan kita. Antaranya ialah, pertama, kita perlu sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi tentang tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertanya, bagaimanakah solat fardu 5 waktu yang wajib kita laksanakan? Bagaimanakah pula puasa kita di dalam bulan Ramadan? Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Adakah kita sudah membersihkannya dengan zakat dan bersedekah? Kesemua ini akan menjadi perkara yang akan dibangkitkan dan dipersoalkan di akhirat kelak. Kedua, sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita pada hari dan masa yang baik serta meninggal dunia di tempat yang mulia. Antara doa yang sebaiknya untuk kita amalkannya ialah seperti doa yang sering kita baca selepas salat, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bermaksud, wahai Tuhan kami, oleh itu ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang yang berbakti, yakni yang banyak berbuat kebajikan. Ketiga, sentiasa berusaha memperbaiki diri sendiri, terutamanya hubungan kita dengan makhluk. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membuka pintu rezeki dan meluaskan lagi rahmatnya buat sesiapa yang sentiasa menjaga dan memperbaiki hubungan sesama makhluk. Keempat, hendaklah kita sentiasa bertaubat dengan taubat nasuha dan menyesali terhadap segala kesilapan yang pernah kita lakukan, serta berazam untuk tidak akan mengulanginya lagi pada masa akan datang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dia sentiasa memberikan hamba-hambanya peluang untuk memperbaiki diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 39 yang bermaksud, maka sesiapa yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan, yakni curi itu, dan memperbaiki amal usahanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, kerana Allah Subhanahu wa taala amat pengampun lagi amat mengasihani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri supaya tidak lalai dan leka dengan kesenangan dunia. Ingatlah, ajal pasti datang tanpa mengira waktu, tanpa mengira keadaan usia dan juga di mana kita berada. Renungkanlah, wahai kaum muslimin, berapa ramai di antara kita yang menemui ajal mereka secara tiba-tiba atau dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Ada yang meninggal dunia dalam kebakaran, mati lemas, meninggal dunia ketika bersukan, ketika makan, tidur. Malah ada yang meninggal dunia ketika masih muda, ketika sihat,
dan tidak kurang juga ada yang menemui ajal sebelum sempat bertaubat daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Sama-samalah kita berdoa semoga pengakhiran hidup kita nanti adalah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan yang terpedaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma,
cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakaf-puakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idrisha Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.